Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya dahulu. Okey, pertama adalah Syarul Izzuddin Muhammad Syafiee dengan nombor matriknya GA04653. Yang kedua adalah Abdul Fakuzi Syakirin bin Abdul Rahman dengan nombor matriknya GA04607. Yang ketiga Fatin Nur Izzati Muhammad Syafiee dengan nombor matriknya GA04621. Yang keempat adalah saya sendiri adalah Nur Syahira binti Rosman dengan nombor matrik GA04639. Kelima adalah Sarlina binti Imamuddin dengan nombor matriknya GA04651. Dan yang keenam adalah Zuraya binti Ramli GA04606. Kami akan membentangkan tentang kes Craven Book. Saya akan menerangkan tentang latar belakang Craven Book. Craven Book ini adalah merupakan sebuah syarikat pengedaran komik, majalah dan buku yang diasaskan oleh Peter Craven pada tahun 1960. Craven Book ini menggunakan sistem manual bagi melakukan proses pengedaran bahan bacaannya yang melibatkan dari segi pembungkusan dan seterusnya penghantaran kepada pelanggan. Syarikat ini telah berkembang maju pada tahun 1990 kerana permintaan yang sangat tinggi terhadap komik-komik seram yang dihasilkan sendiri oleh syarikat ini. Oleh yang demikian, Craven Book telah membuat satu inisiatif yang baru yang lebih bagus, iaitu menukar kepada yang sedia ada, yang sistem manual kepada sistem berkomputer. Namun, sistem ini telah menjatuhkan Craven Book akibat ketidaksediaan dan cita-cita yang terlalu tinggi oleh Craven Book ini. Kita di slide pengenalan, kajian kes ini mengenai Craven Books ingin menukar sistem sedia ada mereka kepada sistem berkomputer yang baru. Ia melibatkan perunding, pekerja IT, pekerja Craven Books dan juga pengasas kepada Craven Books. Craven Books pada mulanya berkembang dengan baik di atas permintaan terhadap komik seram yang dihasilkan oleh Peter Craven. Penjualan komik mereka adalah secara manual di mana mereka membungkus dan seterusnya menghantar kepada pelanggan. Craven Books telah mengambil inisiatif yang bagus telah menukar proses mereka kepada sistem maklumat berkomputer. Akan tetapi, sistem tersebut telah menjatuhkan balik Craven Books akibat ketidaksediaan dan cita-cita yang terlalu tinggi oleh Craven Books. Slide yang seterusnya adalah mengenai pihak berkepentingan terhadap kes. Dalam sesebuah organisasi, terdapat beberapa pihak berkepentingan yang mempunyai hubungan secara langsung dalam organisasi tersebut. Pihak berkepentingan ini mempunyai hak dalam organisasi tersebut. Antara pihak berkepentingan dalam kes Craven Books ini adalah yang pertama adalah pelabur. Pelabur merupakan seseorang yang mengeluarkan modal dalam organisasi. Terdapat pelabur yang menyumbangkan modal yang besar dalam bentuk wang ataupun teknologi kerana mereka mempunyai kepentingan terhadap organisasi itu. Yang kedua adalah pekerja. Pekerja merupakan sumber manusia yang penting dalam sesebuah organisasi. Mereka menyumbang secara langsung dalam menjayakan sesebuah organisasi. Yang ketiga adalah pelanggan. Pelanggan adalah pengguna yang merupakan orang yang perlu diberikan keutamaan dalam organisasi seperti Craven Books. Hal ini kerana kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada pelanggan atau pengguna. Yang keempat adalah pembekal. Pembekal merupakan salah satu pihak berkepentingan dalam Craven Books. Pembekal merupakan pihak yang membekalkan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan barang niaga yang boleh dijual dan memenuhi kehendak pengguna. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syarul Izzuddin bin Muhammad Sofi, bermatrik nombor GA04653. Saya akan menerangkan isu-isu utama yang berlaku pada syarikat Craven Books. Pada tahun 1990-an, syarikat Craven Book telah mencatatkan hasil jualan yang memberangsakan dan pihak syarikat ingin menukar sistem kepada sistem berkomputer supaya memudahkan operasi syarikat. Isu utama yang berlaku apabila syarikat menukar sistem berkomputer daripada sistem manual adalah sistem berkomputer yang dilakukan tidak berjalan dengan seperti yang dikehendakinya. Pengurus syarikat Craven Book iaitu Tony Green adalah seorang yang bertanggungjawab ke atas sistem ini. Sistem berkomputer ini telah dibuat oleh syarikat dua yang mana
diuruskan oleh pengurus IT syarikat Caravan Books. Namun semua sistem yang diimplement ke dalam syarikat tidak berjalan dengan sepatutnya apabila hasil jualan yang diadaptasi kepada pelanggan tidak tepat. Mana contohnya adalah bila sistem memberi maklumat yang salah, seterusnya akan menghantar buku-buku yang salah kepada pelanggan, dan ini menyebabkan syarikat Caravan Book mengalami kerugian dan kehilangan pelanggan. Jelas sekali apabila sistem berkomputer ini gagal, ianya menjatuhkan imej syarikat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatinur Izzati binti Mas Syafi'i, bernombor bateri GA04621. Okey, pada hari ini saya ingin membentangkan mengenai 5 fasa kitaran hayat pembangunan sistem maklumat ataupun lebih dikenali sebagai SDLC, iaitu System Development Life Cycle. Okey, sebelum saya menerangkan berkaitan kes Caravan Book, suka saya terangkan untuk SDLC, untuk sesebuah organisasi menukar sistemnya, khusus sistem yang lebih besar, perlu melalui beberapa fasa tertentu. Ini kerana penukaran sistem adalah satu investment yang besar. So dengan itu kita perlu merancang dengan teliti. Jika perancangan dibuat tidak tersusun dan tidak teliti, kebarangkalian gagal itu adalah tinggi. Okey, kita teruskan pada fasa yang pertama. Fasa yang pertama iaitu analisis sistem. Pada analisis sistem ini ialah tahap kajian awal, di mana kajian terhadap masalah yang dihadapi, lepas tu apa keperluan yang perlu dibuat. Yang kedua, perlu melakukan sistem survey, iaitu melihat dengan lebih terperinci tentang sistem yang sedia ada. Selain daripada itu, melihat keperluan maklumat dan keperluan sistem. Okey, berdasarkan kes Caravan Book, John mempunyai sedikit pengetahuan mengenai sistem yang baru. Apa yang John perlu buat adalah perlu melakukan sedikit tinjauan pada sistem yang ada terlebih dahulu untuk mengenal pasti kekurangan dan kelemahan sistem. So kita boleh bandingkan lama dan baru. Itu yang dimaksud dengan kajian awal. Untuk fasa yang kedua, iaitu conceptual design ataupun reka bentuk konseptual, yang lebih kepada architecture drawing. Yang ini apabila kita sudah jelas apa yang diperlukan oleh sistem yang baru, maka akan mula buat conceptual design. Ini reka bentuk konseptual. Reka bentuk sistem baru dalam bentuk konseptual seperti mana, apakah pilihan-pilihan desain yang ada, kenal pasti nilai mana yang terbaik. Last sekali, buat spesifikasi dengan lebih detail. Merujuk pada kes Caravan Book, John meningkatkan flexibility sistem, walaupun pada awalnya mereka tidak memahami sistem tersebut secara menyeluruh. John perlu memilih bagaimana keperluan pengguna dan bagaimana masalah yang dikenal pasti akan diselesaikan. Dan juga John perlu menilai cadangan-cadangan reka bentuk yang sedia ada terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Bagi yang ketiga, iaitu reka bentuk fizikal. Reka bentuk fizikal ni more kepada actual building ataupun membina sistem itu. Reka bentuk tu yang lebih terperinci. Di sini akan berlaku
programming, iaitu merangkumi design output, design pengkalan data, design input, design program, design produce, design control dan juga development system. Merujuk pada kes Kevin Wu, dan pengurus IT iaitu perlu bekerjasama dalam langkah reka bentuk sistem fizikal untuk menentukan bagaimana reka bentuk konsep dilaksanakan. Yang keempat iaitu pelaksanaan dan pertukaran, di mana pembahagian macam mana yang nak diimplementkan. Sebagai contoh, pasang hardware, software, latih bekerja, menguji sistem, berlakunya pindahan data daripada lama ke baru, transaksi. Sebagai berdasarkan kes Kevin Wu, John telah menguji langkah demi langkah untuk menilai prosedur atau logik program memproses transaksi ujian dan menggunakan salinan transaksi dan fail yang sebenar dan bukannya yang hipotesis. Okey, yang terakhir iaitu operasi dan penyelenggaraan. Bila sistem ni dah boleh digunakan, so kita ada fine tune, membina penilaian semula dan maintenance untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Okey, bagi merujuk pada kes Kevin Wu, memastikan kepuasan Kevin, faedah sistem, kos sebenar, kebolehpercayaan sistem, ketepatan data, kawalan keselamatan dan kesalahan adalah faktor yang perlu diambil kira. Dengan ini, segala masalah yang dikenal pasti semasa penilaian haruslah dibawa ke pemerhatian dan pihak pengurusan, dan pembetulan harus dilakukan bagi memastikan sistem baharu ini berfungsi dengan efektif seperti yang dirancang. Itu saja untuk 5 fasa kitaran hayat ataupun SDLC yang kita pelajari dan berdasarkan kes Kevin Wu ini. Assalamualaikum. Nama saya Sarina binti Mahmudin. Nombor matrik GA04651. Okey, saya akan membentangkan tentang pengajaran dari kegagalan Craven's book. Okey, kita ada 5 pengajaran yang kita perolehi daripada kegagalan Craven's books. Okay, yang pertama, permudahkan perniagaan anda sebelum berkomputer, iaitu kegagalan Craven Books menyebabkan mereka merancang untuk mengkomputerkan sistem pengurusan gudang mereka untuk memenuhi perkembangan perniagaan mereka. Agensi konsultan menawarkan bantuan kepada Craven Books dalam pelaksanaan sistem pengurusan gudang dengan mengkaji secara terperinci tinjauan, reka bentuk dan seterusnya mengembangkan sistem pengurusan gudang untuk memudahkan pengurusan operasi gudang. Okey, pasukan pengurusan kemudian memutuskan untuk membeli sistem IT baru. Hasil yang mereka harapkan dari pelaburan ini adalah untuk menyesuaikan permintaan mereka yang semakin meningkat dengan sistem yang lebih efisien. Okey, pasukan pengurusan berpendapat bahawa menerapkan sistem IT yang baru akan mengubah perniagaan. Tetapi ketika pemilihan pendekatan yang lebih besar sehingga merosakkan sistem Craven Book, perlu lebih mengenali rangka dan aliran kerja perniagaan supaya lebih mudah difahami, dan ianya adalah bagi memudahkan sekiranya proses penukaran kepada sistem pengkomputeran di masa akan datang. Okey, yang kedua, pengajaran yang kita perolehi ialah mengutamakan perniagaan. Okey, Craven Books boleh gagal kerana dikaitkan dengan pengurusan strategi. Hal ini kerana Craven Books tidak melakukan perancangan yang sepatutnya selari dengan objektif yang ingin dicapai. Pengurusan strategi adalah penggunaan sumber perniagaan secara strategik untuk mencapai tujuan dan objektif syarikat.
Pengurusan strategi merangkumi penetapan objektif untuk syarikat, menganalisis tindakan pesaing, mengkaji struktur dalaman organisasi, menilai strategi semasa dan mengesahkan bahawa strategi dilaksanakan di dalam syarikat. Okey, pengurusan strategi memerlukan refleksi mengenai proses dan prosedur dan dalam organisasi tersebut secara faktor luaran yang boleh mempengaruhi bagaimana syarikat itu berfungsi. Okey. Proses pengurusan strategi harus membimbing tindakan dan keputusan peringkat atasan. Terdapat 4 langkah untuk pengurusan strategik, iaitu analisis, pembentukan, pelaksanaan dan penilaian. Langkah pertama iaitu analisis merupakan langkah di mana syarikat melakukan penilaian sebelum merancang sesuatu proses. Syarikat akan menggunakan analisis SWOT untuk menjalankan penilaian. Langkah kedua iaitu pembentukan merupakan rancangan tindakan untuk mencapai tujuan. Okey. Langkah ketiga iaitu pelaksanaan. Syarikat akan melaksanakan perancangan yang telah dirancang. Langkah yang terakhir ialah penilaian. Langkah ini adalah untuk menilai produk akhir. Jika terdapat kekurangan dan kelemahan, proses perbaikan akan dilakukan. Okey, pengajaran yang ketiga ialah melakukan satu langkah dalam satu masa. Masalah terbesar dalam Craven Books ialah dengan mempunyai sistem yang terlalu banyak dan terlalu bergantung pada perunding. Sistem lama yang digunakan membuatkan kaki tangan syarikat pengedar tersebut mengemas-kini pesanan secara manual berbanding sistem baru di mana semua pesanan dikumpulkan secara berkumpulan dan sistem baru dikomputerkan setiap fungsi. Craven Books menggunakan pakej biasa dan penyelesaian khusus yang digabungkan untuk membangunkan sistem ini adalah di antara sebab lain mengapa sistem IT ini gagal. Pensusunan secara elektronik pada sistem juga adalah tidak sepadan dengan susunan asal manual, sehingga ia menyebabkan sistem itu sendiri sukar untuk mengesan stok. Okey, sistem berkomputer tersebut juga tidak dapat mengesan stok buku di gudang dengan lebih berkesan yang akibatnya menyebabkan gudang mengalami lambakan stok buku. Malahan anggota kaki tangan juga tidak diajar untuk membaiki ralat sistem berkomputer tersebut kerana mereka tidak dilatih dengan betul untuk menggunakan teknologi baru. Bagi mengurangkan risiko kesalahan, Craven Books perlu menggunakan langkah demi langkah, selangkah demi selangkah bagi setiap proses dan memastikan setiap kekurangan yang berlaku dalam setiap langkah dan proses dapat diperbaiki. Assalamualaikum. Nama saya Zuraya binti Ramli. Saya akan meneruskan tentang pengajaran dari kegagalan Craven Books. Yang seterusnya ialah pakej standard kurang berisiko. Ianya berkenaan dengan analisis yang lebih mendalam tentang kesesuaian teknologi yang digunakan oleh syarikat Craven Books. Contohnya dengan menggunakan analisis SWOT di mana Craven Books dapat menentukan perancangan strategik tentang penukaran sistem baru tersebut. Selain itu, kesalahan lain yang dilakukan oleh Craven Books apabila menukar sistemnya kepada sistem berkomputer, Craven Books terlalu bergantung dengan perunding perisiannya, di mana Craven Books tidak berusaha untuk mengkaji atau menilai sistem yang digunakan atau menguji kecekapan dan keberkesanannya sebelum ianya dilaksanakan. Bagi mengelakkan risiko penggunaan sistem yang salah, seharusnya Craven Books menggunakan sistemnya yang lama, iaitu sistem manual, kerana ianya lebih mudah diuruskan berbanding menukar sistem berkomputer. Ini kerana apabila Craven Books menukar sistemnya, sistem berkomputer tersebut perlu diprogramkan dari awal sehingga akhir. Ini menyebabkan Craven Books menghadapi masalah untuk menguruskan
lebih banyak sistem dalam satu masa.